Tuan Speaker, untuk bagi peluang saya untuk ambil bahagian dalam rang undang-undang ini. Tuan Speaker, saya akan bagi satu ucapan yang ringkas, lebih kurang 10 minit saja. Tuan Speaker, selama 3 hari, iaitu hari Isnin, hari Selasa dan hari ini, kita sudah bincang lebih kurang 4 security bills dan 4 bil atau 3 bil ialah bil-bil yang consequential daripada satu bil yang sangat penting, iaitu pindahan kepada Internal Security Act. Semua bil ini ialah, Tuan Speaker, ialah security bills dan berkenaan dengan acts of terrorism against kerajaan kita. Dan untuk ini 4 security bill, saya bagi pihak Pakatan Rakyat akan beri satu aku janji, iaitu kita dalam Pakatan Rakyat committed to the rule of law dan kita tidak sokong mana-mana pihak untuk bantah atau ambil tindakan di atas security negara kita ataupun terlibat dalam acts of terrorism. And the loyalty of the Pakatan Rakyat at all material times is for Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong of Malaysia. Lain daripada itu, Tuan Speaker, apa saya suka bagi tahu, iaitu berkenaan dengan act proper, iaitu satu rang undang-undang yang ada di hadapan kita, ialah 3 poin saja. Nombor 1, saya harap pindahan yang diberikan oleh Dewan Yang Mulia ini tidak disalahguna kuasa oleh pihak polis. Tiap-tiap kali kita ada pindahan, kita beri lebih kuasa kepada pihak polis, lebih ruang kepada pihak polis untuk buat siasatan. Dan saya harap apa-apa undang-undang baru yang kita buat pindahan tidak salah guna oleh pihak polis. Lain daripada itu, Tuan Speaker, saya akan cakap sedikit di atas isu berkenaan dengan hacking. Hacking ialah satu isu yang sangat serius dalam negara kita. Dan saya ada dapat banyak aduan daripada kawasan saya di mana internet atau komputer dihackkan oleh pihak yang ketiga. Oleh sebab itu, saya merayu kepada jabatan yang berkenaan untuk review the laws with regard to cyber law dan buat pindahan yang berkenaan. Last point, Tuan Speaker, saya suka menarik perhatian kepada YB Puchong. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat daripada Seremban. Yang Berhormat, pagi ini kita ada dengar banyak ucapan yang diberikan, dan ucapan-ucapan ini berjurus kepada perlunya untuk kita ambil tindakan. Dan tindakan itu perlu tegas kepada penulis blog ataupun penulis rencana yang disiarkan melalui komputer yang dikatakan tidak betul dan membawa fitnah. Dan di sini juga apa yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan pihak polis, di mana ada kawan-kawan daripada sebelah sana yang menyatakan bahawa seharusnya apa yang kita perlu buat adalah kita bantu polis untuk kita mencapai satu keadaan suasana yang aman di Malaysia. Datuk Speaker, dalam ringkasan dia, kita lihat bahawa the focal point here is on taking action against sama ada orang yang tulis blog yang tidak betul ataupun di mana satu blog menyiarkan sesuatu perkara itu perlu disiasat dan disiasat dengan baik.
Dari sini saya nak bangkitkan berkenaan dengan dua isu. Ya, pertama sekali kita lihat beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu Datuk Speaker, bahawa banyak sangat tumahan dibuat bukan oleh orang biasa tetapi oleh pihak polis, anggota polis sendiri. Anggota polis sendiri menyatakan bahawa terdapat muslihat, terdapat masalah di antara ataupun pada pihak Jabatan Peguam Negara dalam mana mereka mengendalikan kes-kes tertentu. Ya, ada tumahan dibuat di mana pihak polis sendiri dipaksa untuk menarik balik kenyataan supaya kes-kes yang menyangkutkan gangster-gangster ataupun penyalah-penyalah utama, penjenayah daripada tindakan diambil. Ya, allegations made against the AG oleh pihak polis. Tetapi kita lihat bahawa langsung tidak ada sebarang tindakan. So, apa yang perlu kita buat? Adakah kita perlu hanya menerima bahawa hakikatnya bahawa keterangan-keterangan ini wujud? Ada di dalam komputer setiap kali kita buka, kita lihat tumahan ini dibuat. Kita ada undang-undang. Tapi undang-undang tersebut langsung tidak digunakan, tidak di-enforce. Kalau betul bahawa penulis blog ini membawa fitnah, mengatakan yang tidak betul kepada Peguam Negara, kenapa tidak ada tindakan diambil terhadap penulis blog ini? Kenapa tidak ada tindakan diambil terhadap Malaysia Kini? Misalnya, kerana membawa hal-hal ini yang memang menjurus terus kepada isu yang tempat yang paling tepat, iaitu AG's Chambers. Ya, apa yang kita dengar memang banyak sorakan daripada pihak sebelah sana. Baru-baru ini juga Datuk Speaker, saya nak bawa perhatian kepada apa yang dikatakan oleh Kota Belud lah pagi tadi. Beliau mengatakan, Datuk Speaker, negara kita sungguh aman. Sungguh aman. Ya, dan dia beliau mengatakan bahawa memang pelancong dan sebagainya datang ke negara kita. Saya nak tanya, kalau betul-betul dia kata let's talk about facts, saya nak tanya, seringkali mereka saja yang handam kita, serbu kita, macam-macam tumahan dibuat terhadap ketua pembangkang dan sebagainya. Saya nak tanya, 2006 seorang wanita Mongolia dibunuh di Shah Alam. Dibunuh macam mana? Ditembak. Kalau saya baca, Datuk Speaker, kalau saya baca rakaman yang diambil oleh pihak polis daripada tertuduh dalam kes itu, cara bagaimana beliau dibawa oleh pihak polis, dibawa ke Shah Alam, ditembak sekali di kepala. Kes dalam. I'm coming to it. Ditembak sekali, lepas itu tidak meninggal, ditembak kemudian sekali lagi, lepas itu dibom. Sehingga hari ini langsung kita tak tahu. Tuan Speaker, saya faham kes ini dalam mahkamah. I'm not going to go into the details of the case. But saya nak tanya, bukankah kita nak tahu kenapa dia dibunuh? And that is not an aspect that is ventilated in court. Kenapa dia dibunuh? Kenapa seorang anggota ataupun warga negara daripada Mongolia datang ke sini tak kenal kedua-dua tertuduh ini? What is the reason? Ini semua keluar dalam blog, tidak ada tindakan diambil, langsung tidak ada sebarang perkataan dikeluarkan. Dan apa kita lihat sekarang, Tuan Speaker, yang paling memalukan negara ini, Tuan Speaker, the proceedings in France, in Paris. Saya nak baca apa yang dilaporkan dengan Asia Sentinel. Just last point, Tuan Speaker. This is what it says. Investigators believe that at least some of the 36 million euros channeled through Terarasi ended up in the pockets of Najib, who was Malaysia's defense minister and deputy minister when the 2 Scorpion submarines were purchased. Ini dinyatakan. So sekarang kita lihat blog. This is not, I am not saying it, Datuk Speaker. I am reading what we have. Apa yang dinyatakan? Kerap kali mereka serbu kita. Soalan ditanyakan. Sekarang kita ada link. Kita menunjukkan bahawa terdapat sebab tertentu kenapa Altan Tuya dibunuh di Malaysia. Terdapat laporan terus daripada Asia Sentinel ini yang menyatakan bahawa beliau menjadi seorang translator, juru cakap dalam deal itu. Dan beliau tahu berkenaan dengan apa berlaku berkenaan dengan komisen. So kalau sebetulnya kita nak cakap banyak, kita nak cakap berkenaan dengan fakta, saya nak tanya semua daripada Barisan Nasional. Saya nak tanya, bagaimana? Bagaimana? Kalau parlimen kita tak boleh bincang, Datuk Speaker, it's a shame, and that's the reason why I said the last time. Kalau kita nak bawa undang-undang sebegini, akta keterangan nak pindah, akta-akta nak pindah, tapi di depan kita ada satu perkara yang cukup serius, Tuan Speaker. Langsung tidak ada tindakan. Until today, nobody knows why Altan Tuya Sharibu was murdered. Why was she shot? Soalan itu tidak ditanya. Kita ada seorang peguam negara yang terus berdiam diri. Pihak polis sendiri membawa tumahan kepada dia, mengatakan bahawa beliau tidak ambil tindakan, beliau tidak buat kerja. So please tell us,
Yang berhormat Seramban, bila kita nak bincang, kita bincang berkenaan dengan, dia kata racist. He talks about all this, nothing to do with the law. Datuk Speaker, what is important is this. Kenapa kita sebagai ahli parlimen datang ke parlimen? Kita nak luluskan undang-undang. Padang Rengas ada tadi, dia sudah keluar sekarang. Ya, Mat. Apa yang diberitahu oleh Kota Belut, dia kata, kalau kita nak, kita tanya soalan. Bila kita tanya soalan, tak ada dijawab. Bila kita nak tanya dengan pekan, pekan pun tak ada. Every time pekan comes, table something in parliament, tapi tak berani nak datang sini untuk jawab soalan. Siapa sebenarnya yang di sebalik kes ini? Saya nak tahu. Cukuplah, Mat. Jadi, this is important. This is important. No point we come here, Datuk Speaker. Every day we are here, and now we read the news. PM telah melantik seorang peguam, dan peguam tersebut telah pun pergi ke merata tempat dunia. Untuk apa? Kalau sebenarnya tidak ada sangkut menangkut dengan hal ini, kenapa nak pilih peguam? So this is a question, Datuk Speaker. Saya nak tanya kepada yang berhormat Seramban. Let us be frank. Datuk Speaker, the allegations they make against Ketua Pembangkang, every time they make allegations, langsung tidak ada tindakan diambil oleh Speaker. Yang ada panjang sangat, Yang Speaker mencela. Tunggu, just 1 minute, just 30 seconds. Speaker benarkan. You allow them to make all sorts of allegations against us. But when we make allegations against their leader, what happens? Action is taken against us. Why are you so afraid? Let us speak up. Kalau berani pekan, datang ke parlimen, jawab soalan saya. Kenapa dia terus lari? Every time runs away. Where is he? At least Ketua Pembangkang, dia datang ke mahkamah, dia datang ke parlimen, dia jawab soalan. At least he answers. He takes questions from you all. So that's why I come back to the point. Yang berhormat Seramban, saya nak tanya, let's get straight to the point. Let's not waste everybody's time, sit here until 9 o'clock at night. Kalau kita luluskan undang-undang sebegini, soalan dia, adakah ianya akan dikuatkuasakan, Seramban? Kalau tidak dikuatkuasakan, buang masa kita bawa orang undang-undang sebegini, especially where? Yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Tak berkaitan, Yang Mat. Cukuplah, Yang Mat. Nama disebut tetapi langsung tidak ada tindakan. Tuan Speaker, I mean, this is a fact. So saya nak tanya. Tak. Yang berhormat. So sila beritahu saya, Tuan Speaker, I got nothing else to add. Sila beritahu Yang berhormat Seramban, apakah pendapat Yang berhormat Seramban berkenaan perkara ini? Yang berhormat Seramban confine kepada amendment. Pindaan sahaja, Yang berhormat. Yang lain tu tak payah masukkannya. Kerana menteri pun tak jawab nanti tu pasal dia tak masuk dalam amendment kita, pindaan. Macam mana tak masuk dalam amendment, Datuk Speaker? Datuk Speaker, persoalan yang timbul adalah apa yang disiarkan di dalam komputer. We are talking dia about tidak akan pergi kepada merit evidence, case. Tak akan pergi kepada merit. Evidence. So kenapa dia tak relevan? Kenapa? Tuan Speaker, itu apa yang saya katakan. Tuan Speaker, itu apa yang saya katakan. Saya katakan sekarang ini bahawa ada proses, sebenarnya apa yang kita seharusnya buat. Ini saatnya dalam kes Altantuya. Kenapa tak relevan? Ada rayuan dalam kes Altantuya yang Tuan Speaker. Seremban. You cannot allow this. What is not allowed? You are the speaker suddenly. Datuk Speaker, peraturan mesyuarat 36. Seremban. Peraturan mesyuarat. Duduk dulu, Yang Mat. Saya tidak boleh Datuk Speaker berdiam diri apabila dakwaan seperti itu dibuat oleh Puchong, sebab saya lawyer yang mengendalikan kes pembunuhan Altantuya. Dan saya nak sebut bahawa saya bertanya sendiri kepada tertuduh, disebabkan penafian dia yang jelas dan terang bahawa pekan tak terlibatlah, maka walaupun saya dipaksa, diarah, diminta kaitkan pekan, saya tak boleh. Dan saya tarik diri. Saya tarik diri kerana saya sudah tidak boleh. Kerana masa itu saya juga peguam Permatang Pau. Jadi saya tidak boleh nak mengendalikan kes pembelaan pembunuhan Altantuya. Dan saya nak tegaskan dalam dewan ini, in all fairness, we are lawyers. We have to be fair. Saya nak beritahu motif. Tuan Speaker, ini peraturan mesyuarat mana? Saya sedang menunggu, Yang Berhormat. Ini peraturan mesyuarat mana? I will down. Saya akan buat keputusan. Saya nak jawab. Kerana kalau betul dibenarkan, saya nak jawab. Peraturan 36. Saya nak jawab. Peraturan 36 Yang kerana duduk menghina peraturan pekan. mesyuarat, Yang Berhormat. Peraturan 36 kerana memberi prasangka boleh kepada pekan. Yang Berhormat, tak boleh macam ni. Yang Berhormat habiskan tu, Yang Berhormat, dan saya buat rulingnya. Puchong bukan lawyer kes Altantuya pun. Saya lawyernya. Saya nak bagi tahu dakwaan tu tak betul. Sebab motif telah di-establishkan, sebab operasi itu dibuat telah dijelaskan dalam mahkamah.
mereka menyatakan bahawa ianya ada kaitan dengan OKT1, setakat tu saja. Ya, cukup Yang Amat. Jadi tak timbul soal Yang Amat, point of order, cukup Yang Amat ya. Jadi saya nak letkan peraturan mesyuarat, Datuk isu yang berbangkit Tuan Speaker adalah Yang Amat, respect the standing dulu. Dia point of order. I want to make ruling now. I want to make ruling ya. Datuk Speaker, peraturan mesyuaratnya ialah kerana Puchong memberi persangka buruk kepada Pekan. Ya. Saya peguam yang terlibat. Mana prasangka yang buruk, Tuan Prasangka Speaker? buruk Saya dapat tuduh dia bunuh. Cukup Yang Amat. Saya nak bagi tahu bahawa tak ada. Malahan saya diarah. Yang Amat. Saya disuruh supaya kaitkan Pekan. Saya tak mau. Saya tarik diri. Itu kes Yang ini. Amat. Yang Amat, jangan heretkan soal ini dalam dewan Yang Amat. Saya sudah tegur tadi Yang Amat Puchong untuk tidak meneruskan soal yang itu. Dan Yang Amat point of order, Yang Amat sebentar Yang Amat. Point of order Yang Amat pun tak relevan pada ketika ini. Jadi yang meminta Seremban untuk meneruskan. Tuan Speaker, saya hanya nak menyatakan, Tuan Speaker, just to clarify. Tuan Speaker, saya bangkit peraturan. Yang Amat cukuplah Yang Amat. It is very quick. Saya nak tegaskan di sini. Bukan kes yang saya katakan kes itu. Saya buat rujukan, Tuan Speaker, kepada apa yang disiarkan dalam blog ini. Cukup Yang Amat ya. That's right. So I want that to be on record. Yes. Blog Cukup, ini Yang Amat. dengan cukup jelas menamakan Pekan. Sebab tu saya kata jangan heret saya, Ya, jangan so heret kalau Parlimen kita dalam undang-undang, kes-kes yang Anggota berhormat Parlimen, ini. you know what is going on. Cukup Yang Apa Amat. ni? Puchong cuba Cukup, kaitkan Yang Amat. Pekan dengan pembunuhan Apa Altan ini? Tuyah. Tak boleh Yang Amat, cukuplah Yang Amat. Bila nak tekan Puchong kita, kata Puchong. tidak ada motif. Fakta. Puchong Puchong. kata tidak ada motif What is the motive? di establish dalam court. Cukup Dan Yang Amat. Itu berkenaan dengan kes itu. Saya Dalam tak cakap court berkenaan kes establish. itu. Yang Amat, perbincangan saya kita berkaitan berkenaan dengan dengan- main-main. Cukup Yang Amat. Saya Seremban, bercakap habiskan berkenaan yang dengan Seremban. report yang keluar dalam Asia Tak Sentinel. timbul Cukup, Itu soal saja, Tuan tidak ada Speaker. motif. Cukup. Langsung tak faham. You are Parlimen defending the baru indefensible. Puchong duduk Yang Amat. Apa ini? Seremban. Cukup Yang Amat. Parlimen baru duduk Yang Amat. Defending arrogance. Arrogance beyond Yang Amat Seremban. description. Arrogance. Yang Amat. Cukup Yang Amat. Kenyataan dalam blog jelas menyatakan come on, you ini orang tak boleh pakai. Saya cukuplah Yang Amat, cukuplah. Tak payah Yang Amat, cukuplah. Dua-dua duduk Yang Amat. Ini budak kecil. Ada yang Muhammad duduk Yang Amat. Saya minta Pekan datang sini jawab soalan. Kenapa tak boleh? Kenapa nak cari kuncu-kuncu macam ini datang sini? Yang Muhammad. Pekan datang jawab. Saya minta dua-dua Yang Muhammad duduk Yang Amat. Seremban habiskan Yang Amat. Terima kasih Tuan Speaker. Balik kepada perbahasan asal Yang Muhammad. Ya, saya sokong apa dibangkitkan oleh yang berhormat daripada Puchong. Yang Muhammad, tak payah lagi tu Yang Lain Muhammad. daripada itu Tuan Speaker, saya akan menarik Tuan Speaker kepada versi dalam bahasa Melayu, katakan dalam bahasa Melayu, tetapi kalau kita baca DR 16 2012 rang undang-undang, which is supposed to be in bahasa Melayu, kalau kita baca muka surat 1, apa yang dikatakan di bawah ialah dalam bahasa Inggeris. Muka surat 2, this is supposed to be in bahasa Melayu, tetapi dalam bahasa Inggeris. Dan saya suka tanya kepada pejabat yang berkenaan, iaitu Attorney General Chambers, kenapa rang undang-undang ini tidak boleh dalam bahasa Melayu? Saya bukan bangkitkan poin teknikal di sini. Saya ada satu alasan yang baik kenapa saya bangkitkan isu ini. Masalah ialah bila kita bincangan kes-kes dalam mahkamah selepas pindahan ini diluluskan, magistrat dan hakim mesti ada satu masalah. Sebab bahasa yang gunakan dalam mahkamah ialah bahasa Melayu. The official language. Language yang rasmi, bahasa rasmi dalam mahkamah ialah bahasa Melayu dan bukan bahasa Inggeris. So untuk magistrat dan hakim untuk buat keputusan mesti ada satu ini silapan di sini mesti membuat pindahan. Lain daripada itu Tuan Speaker, berkenaan dengan media, biasanya the media dalam negara kita is biased. Apa kita baca dalam surat khabar, apa kita baca dalam media-media yang lain, ialah bukan diberikan dua pandangan daripada apa kita dengar. Biasanya dalam satu pandangan saja.
the main media. Dan masa ini saya tengok di dalam Dewan Yang Mulia ini juga, jikalau kita ingat apa yang berlaku dalam Dewan Yang Mulia ini, masa kita when we first started pada tahun 2008, sesi soalan dan jawapan, masa sesi dan jawapan pada tahun 2008, tahun yang pertama, TV yang tunjukkan soalan daripada ahli parlimen yang berkenaan dan jawapan daripada menteri yang berkenaan, dua-dua. Tetapi apa yang kita ada, kenapa saya cakap one-sided? Jikalau kita tengok TV masa ini soalan dan jawapan, masa ini dia potong. Apabila Yang Berhormat daripada pihak yang berkenaan tanya soalan, dipotong. Kalau dia tanya soalan yang tambahan, itu pun potong. Oleh sebab itu, saya katakan this is the mass media is one-sided. Itu saya akan bangkitkan. Terima kasih Tuan Speaker.